InsyaAllah pada malam ini, sebelum saya masuk ke kitab Kubra Al-Yaqiniyat Al-Kauniyah yang ditulis oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, saya akan berbicara berkenaan dengan isu Qul Huwallahu Ahad, ya, polemik yang sedang berlaku sekarang ini. Sebelum kita masuk ke topik tersebut, saya ada beberapa poin yang saya nak sampaikan dulu sebagai pembukaan. Baik, yang pertama sekali saya tujukan kepada pencinta-pencinta saya. Saya punya apa pencinta tu, beginilah maksud dia, inverted commas, pencinta-pencinta yang giat memaki hamun, yang giat menunjukkan kebencian, kemarahan dan sebagainya. Saya ingin memberikan satu nasihat emas kepada anda. Kalau anda nak saya diam, okay, if you want me to shut up, ya, kalau kamu nak saya diam, caranya adalah bukan dengan maki hamun. Semakin kamu maki, semakin kamu marah, sebenarnya itu adalah fuel for me, ya. Dia memberikan saya semangat yang lebih besar untuk meneruskan apa yang saya buat. Kalau kamu benar-benar nak saya diam, kamu diamkan saya dengan hujah. Okay? Kamu diamkan saya dengan hujah. Sebab tak ada maksud pun, tak ada nilai pun maki hamun kamu. Kamu maki, saya makin semangat. Kan? Itu kerja sia-sia, betul tak? Kan? Kalau betul-betul lah awak nak saya diam, berhenti, hujah. Berikan bukti di mana apa yang saya cakap itu salah. Kan? Kalau tidak, any Tom, Dick and Harry, mana-mana orang boleh datang kata awak salah, saya salah, dia betul, dia betul, pakcik tu betul, makcik tu betul, ustaz tu betul, ustaz ni salah, syekh tu. Berdasarkan apa? Kan? Kita tahu benar salah seseorang itu adalah berdasarkan bukti, berdasarkan hujah. Saya tak ada masalah kalau awak kata saya salah. Seriously, I don't have a problem with that. Bawa hujah lah, kan? Bawa hujah. Sebab tu saya respect sebahagian ustaz-ustaz yang, yalah, walaupun saya mengkritik mereka dan mereka mengkritik saya menghormati cara mereka. Sebab apa? Sebab mereka cuba mengkritik ataupun berbalas hujah secara ilmiah, secara ilmiah. Tak perlulah saya sebut nama-nama mereka, kan. Bagi siapa yang follow, ikut apa yang penghujahan-penghujahan yang saya buat, kamu akan tahulah siapa ustaz-ustaz ni. Dan saya hormati mereka walaupun kita tidak bersetuju, walaupun kadang-kadang kritikan saya kepada mereka keras dan kritikan mereka juga kepada saya adalah keras. Tapi selagi mereka berhujah, saya baca hujah mereka. Saya bukan jenis tak payah nak baca lagi, ini semua mengarut, kan. Ini semua penyokong sufi falsafi, ini semua penyokong wujudi, makrifat dan sebagainya. Tak, saya baca. Sejujurnya, sahabat-sahabat ataupun pencinta-pencinta saya yang berhujah, saya baca hujah-hujah awak. Kan? Saya akan baca, saya cuba akan baca komen-komen. Of course, maki-maki ni semua saya tepikan lah. Kita buat macam ni je. Okay? Macam debu. Tapi yang berhujah betul-betul, yang bawa point, yang bawa dalil, saya baca. I respect you. Okay? I respect your opinions. I respect even your criticism towards me. But I can't respect maki hamun lah. Saya tak hiraukan pun. Jadi, bukan sahaja untuk tujuan mendiamkan saya, tetapi untuk kita sama-sama membangkitkan kita punya tahap pemikiran. Dan kita nak jadi masyarakat yang macam mana ni? Kan? Takkan bila ada kritikan yang ditimbulkan, ada pembetulan yang cuba dibuat oleh orang-orang yang ada sekelumit ilmu lah. Kita tak boleh kata jahil terus. Ada sekelumit ilmu. Takkan kita nak respon dengan maki, gaduh. Kan? Perbincangan dan kritikan keilmuan ni dia bukan bergaduh. Awak jangan salah faham, ya. Kadang-kadang orang-orang yang tidak biasa dengan scene keilmuan ni, dia tengok benda ni bergaduh, berbalah dan sebagainya. Saya sejujurnya tidak ada personal issue dengan siapa pun yang saya serang, yang saya kritik. Dan mereka yang serang saya, kritik saya tidak ada personal issue dengan kamu. Tapi kalau you want to take a personal issue with me, itu masalah anda, bukan masalah saya. Jadi, give you evidence. Kalau kamu nak saya baca, saya akan baca. Tapi tulis betul-betul. Cakap betul-betul. Saya tulis clear-clear, letak point form, mana hujah awak tengah kritik apa. Kan? Yang paling utama sekali, awak faham tak apa yang telah disampaikan? Jelaskan dulu. Awak faham tak? Ustaz Noor, betul tak ini yang Ustaz sampaikan? Adakah ini yang Ustaz maksudkan? Kita dah pastikan dulu apa yang nak disampaikan, lepas tu kita bercakap. Lepas tu kita discuss. Okay? So ini nasihat saya kepada pencinta-pencinta saya. Ya?
pertama sekali. Awak nak saya diam, berhujah, bukan dengan maki hamun. Maki makin giat saya jadi. Okey. Kemudian ada seorang sahabat minta saya komen berkenaan dengan sebuah komen, ya. Komen ini berbicara tu apa benda tu, Ustaz? Anda tak nampak, kecil sangat. Ustaz kena nak tunjuk something ke? Okey, tak apa. Ada seorang sahabat minta saya komen berkenaan dengan sebuah komen yang mengatakan bahawa ialah kritikan ustaz-ustaz ke atas tafsiran isyari qul huwallahu ahad yang diberikan oleh orang-orang seperti Ustaz Muhaiza, Profesor Manam, Ustaz Iqbal, Ustaz Syekh Nawawi, Bantani dan sebagainya. Mereka bercakap pada dataran ilmu hakikat. Mereka bercakap berkenaan dengan tasawuf. Tidak sepatutnya mereka dihakimi dengan ilmu akidah. Tidak sepatutnya mereka dihakimi dengan ilmu syariah. Okey. Saya pernah jelaskan perkara ini sebelum ni, ya, ada dalam video saya. Satu perkara yang saya nak ingatkan kepada semua umat Islam. Ya. Tak kiralah awak awam ke, awak bukan awam ke, awak baru belajar agama ke, dah lama belajar agama ke, ini adalah satu perkara yang kita kena setuju. Iaitu asas akidah kita kena faham dan kita kena yakin dengannya. Kita tak boleh kata la ilaha illallah ni aku faham pada dataran aku lah, kan. Tapi kalau ada ustaz yang lebih alim daripada aku kata la ilaha illallah ni maksud dia bukan tiada Tuhan melainkan Allah, maksud dia lain, ya. Maksud dia tidak ada Muhammad, tidak ada Tuhan selain Muhammad, dan mungkin aku akan consider. Mungkin aku akan akui kejahilan aku. Tak boleh, kan. Kita kena sedar bahawa ilmu manusia ada had. Kejahilan manusia pun kena ada had. Orang biasa dengar ilmu ada had. Ustaz, kita tahu-tahu pun ada benda kita tak tahu. Yes, of course. Banyak benda kita tak tahu. Tapi dalam masa yang sama, kita juga kena akui bahawa kita ada tahu sesuatu. Kan? Kejahilan juga ada tahap. Ada limit dia. Bukan tahap. Ada had dia. Kita tak boleh kata kita tak tahu. I'm not sure. Apa makna qul huwallahu ahad? Oh, katakanlah bahawa Allah itu Esa. Katakanlah Muhammad bahawa Allah itu Esa. Tapi kalau ada syekh lain kata makna dia lain, saya tak tahulah Ustaz, kan. Dia alim, saya orang jahil. Kalau dia kata qul huwallahu itu merujuk kepada Muhammad itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah awak akan kata saya jahil, saya tak tahu apa-apa, saya hanya mendengar saja? Tak boleh. Tak boleh. Asas akidah kita, tak kiralah orang alim mana pun datang kata ini bukan, katakanlah oleh Muhammad Allah itu Esa, ada makna lain yang tidak sama dengan makna itu. Bukan penjelasan, tetapi makna lain. Makna lain. La ilaha illallah ni maksud dia semua Allah. Yang ada semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Awak tak boleh lah, ya syekh, ya syekh. Itu maksud dia awak tak tahu pun lafaz syahadah yang awak sebut tu apa. Awak baca qul huwallahu tak tahu pun makna dia apa. Awak tak boleh kata awak tahu, lepas tu ada orang lain bawa makna lain yang tidak selari dengan makna itu, awak setuju juga. Saya bukan nak kata bahawa semua yang ada dalam Quran itu jelas, sejelas-jelasnya. Maksud dia semua orang baca Quran faham benda sama. Tidak. Sebab tu Allah kata dalam Quran, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ada ayat muhkamat. Muhkamat ni ayat yang jelas tuntas. Yang maksud dia, dua orang beriman tak boleh berbeza pandangan berkenaan dengan. Contohnya, ayat muhkamat, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ni ayat jelas, tuntas. Orang awam, orang alim tahu makna yang asas dia sama. Asas dia sama. Jadi qul huwallahu ahad ni awak tak boleh kata ada perbezaan pandangan lah. Tak boleh. Tak boleh cakap macam tu. La ilaha illallah ni ada perbezaan pandangan. Tak boleh macam tu. Okay, asas makna dia kena sepakat. Asas makna dia kena sepakat. Jadi yang nombor dua adalah ayat mutasyabihat. Maksud ayat mutasyabihat ni ayat yang samar. Allah sengaja samarkan, ya, supaya kita menggerakkan akal kita. Supaya ulama memerah akal mereka. Ada orang kata, yalah, sebahagian ayat ni diketahui oleh orang alim. Allah tahu, orang alim pun tahu. Ada kata orang alim pun tak tahu, Allah saja tahu. Ar-rasikhuna fil ilm, kan. Jadi Allah pun bagi Quran kepada dua, ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Jadi muhkamat itu kita tak boleh kata kita tak tahu. Orang awam pun tahu. Awak tahu la ilaha illallah, awak tahu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ustaz, saya tak tahulah Ustaz semua tu. Saya tak tahu apa makna qul huwallahu ahad. Ini bahaya. Ni awak kena belajar balik. Okey, awak kena belajar. Ini kewajipan. Surah-surah lazim wajib.
Okey, ayat-ayat jelas dalam Quran, ayat tentang tauhid, ayat tentang hari kiamat, ayat tentang api neraka, tentang syurga, tentang qada-qadar, itu semua harus jelas, harus harus akui. Dan kita tak boleh kata saya tak tahu Ustaz, saya tak pasti. Tak boleh macam tu. Kalau awak kata awak tak tahu, maksud awak belum beriman lagi. Awak kata saya tak pasti makna la ilaha illallah. Kan? Tak boleh. Itu maksud dia belum beriman lagi. There are things that you cannot say that you do not know. Okey, saya harap jelas. Bismillah. Okey, jadi bila kita sebut tentang tingkatan-tingkatan kefahaman ni, betul ya, manusia memahami ada dataran-dataran kefahaman. Tapi bila dah sampai dataran kefahaman paling tinggi, dia tidak boleh menyanggah kefahaman yang pertama. Okey, seseorang yang baca Qul Huwallahu Ahad kata, oh saya pada makam hakikat saya percaya bahawa Qul Huwallahu Ahad ni maksud dia yang ada hanya Allah sahaja. Semuanya Allah. Kamu Allah, pokok Allah, matahari Allah. Dia tak boleh cakap macam tu. Okay? Dia tak boleh cakap macam tu. Maksud dia, itu bukan dataran kefahaman yang tinggi. Itu adalah penyelewengan maksud. Kena faham tu. Sebab sebahagian orang ni, dia nak mempertahan penyelewengan dia. Apa dia dakwa? Dia dakwa bahawa, oh ini kefahaman tahap tinggi, kamu tak faham. Itu cara dia orang senyap ke orang awam. Sedangkan apa yang disampaikan itu memang salah, memang mengarut, memang menyeleweng. Kita jangan senang-senang percaya bila orang kata, oh ini kefahaman tinggi. Jangan senang-senang. Kalau gitu, siapa sahaja bawa kebatilan, lepas tu dia kata pada awak, oh ini kefahaman tahap tinggi, awak tak faham. Awak nak percaya ke? So hati-hati. Hati-hati. Tengok, ini ayat yang jenis apa? Ini ayat jenis mutasyabihat ke ayat jenis muhkamat? Kalau tak sure, tanya ustaz-ustaz lain. Tanya ulama'-ulama' lain. Tanya ilmuwan lain. Jangan stuck dengan satu orang, dengar tafsiran pelik, oh tak apalah, saya tak faham. Saya percaya saja. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam. Okey, kita masuk terus kepada isu Qul Huwallahu Ahad. Ya, Qul Huwallahu Ahad. Apa isu dia sebenarnya? Apa polemik dia sebenarnya? Dan kenapa perkara ini begitu penting dan begitu besar? Semua umat Islam harus akui bahawa agama kita berpaksikan tauhid. Ya, agama kita adalah agama tauhid. Tak ada tauhid, bukan Islam lagi dah. Okey, bahkan Al-Quran itu sendiri berdiri di atas paksi tauhid. Bahkan dakwah utama, mesej utama Al-Quran adalah tauhid versus syirik. Ini tidak ada dua umat Islam yang boleh berbeza pandangan. Kata, tak Ustaz, the main message of Quran is love. Contoh. No. The main message of Islam is tauhid. Ini tidak ada perbezaan pandangan. Ustaz, the main message of Islam is power, right? Political power. Bukan. The main message of Islam is tauhid. The main enemy of Islam is syirik. Main, bukan only. Main enemy of Islam is syirik. Jadi Islam berdiri atas dasar tauhid, paksi tauhid. Dan ayat-ayat yang jelas di dalam Al-Quran berkenaan tauhid, antaranya adalah Suratul Ikhlas. Dia adalah antara yang paling penting sebab ini surah yang umat Islam rata-rata hafal. Banyak ayat tauhid dalam Al-Quran. Banyak dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Tetapi Suratul Ikhlas ni yang paling jelas. Yang paling orang faham. Orang awam belajar dan orang awam hafal. Kita baca dalam solat kita. Orang yang pernah jadi imam, surah apa dia nak pilih? Kalau dia bukan ulama', bukan ustaz, confirm 3 kul mesti dia akan baca punya. Dan jadi Suratul Ikhlas ni paksi kepada tauhid, kita boleh kata. Paksi kepada tauhid. Jadi apa saja bentuk penyelewengan makna, usaha-usaha untuk menyuntik makna-makna yang pelik-pelik, makna-makna yang tidak ada dalam Al-Quran sendiri, yang tidak ada dalam sunnah Nabi SAW sendiri. Kita kena hati-hati. That is breach. Kira macam negara awak diceroboh dan pencerobohan itu dibuat terus ke pusat yang paling penting dalam negara. Okay, apa pusat paling penting dalam negara kita? Kalau waktu berperangan, is the management punya building dan kita kata communications and also of course ketenteraan. Ini paksi-paksi dia. Bila musuh dah masuk ke dalam ni, bila sudah ada pencerobohan makna di tempat-tempat yang penting ini, that's it. The country falls. Jadi saya dah kata tadi, bahawa paksi utama Al-Quran adalah tauhid. Antara ayat-ayat utama tauhid dalam Al-Quran adalah Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini paksi. So kalau ada orang yang cuba nak cerobohkan makna-makna yang tidak dikandung oleh surah tersebut, tidak dikandung oleh sebab nuzulnya, tidak dikandung oleh bahasa Arabnya,
tidak dikandung oleh ilmu balaghahnya, tidak dikandung oleh badi'nya, tidak dikandung oleh ilmu tafsirnya, tidak dikandung oleh ilmu sejarahnya, tidak dikandung oleh apa sahaja disiplin keilmuan berkenaan dengan ayat tersebut, kita kena take it serious. Kita kena take it seriously. Kita tak boleh ambil ringan benda. Jadi kita kena terus lawan dia. Saya kata tadi, saya tidak akan biarkan. Saya tidak akan biarkan sesiapa sahaja memasukkan makna-makna yang menyeleweng ke dalam suratul Ikhlas. No matter who you are. And I repeat it. No matter who you are. Okay? No, tidak kira siapa anda. Okay? Tidak kira siapa anda. Allahumma salli ala Muhammad. Lawan kepada tauhid apa? Saya dah sebut tadi, syirik. Dan syirik ni dia ada banyak bentuk. Dan antara bentuk kompleks, ya, maksud dia bentuk yang agak tinggi, dia punya conception, dia punya falsafah dia berkenaan dengan syirik. Sebab syirik ni ada banyak dia punya manifestation, banyak penjelmaan dia. Tapi dia ada penjelmaan yang dinamakan sebagai wahdatul wujud. Saya berpegang bahawa konsep wahdatul wujud ni sebenarnya adalah untuk mengabsarkan syirik. Ya, saya tahu ada sebahagian ulama kita yang kata wahdatul wujud tu bukan apa yang anda faham, wahdatul wujud tu benda lain. Okey, kita ketepikan dulu discussion tersebut. Saya dah bincang banyak tentang wahdatul wujud. Siapa yang nak tahu boleh pergi ke YouTube Sidang Kalam, type wahdatul wujud Sidang Kalam sahaja. Pergi ke YouTube wahdatul wujud Sidang Kalam ataupun wahdatul wujud Nudrus. Okeylah, let's put that aside perbezaan. Ini yang saya faham. Okey, yang saya berpegang. Wahdatul wujud ni simple sahaja. Wahdatul wujud mendakwa bahawa yang ada hanya Tuhan, yang ada hanya satu, satu saja yang wujud. Dan yang wujud ni ada dua sisi. Dia ada sisi makhluk, dia ada sisi khaliq. Tapi satu. Dua benda ni satu. Dia hanya dua sisi, bukan dua kewujudan, bukan dua diri. Tetapi satu diri yang ada dua penjelmaan. Dia menjelma sebagai hamba, dia menjelma sebagai Tuhan. Itu wahdatul wujud. Jadi yang ada ni semua pun sebenarnya adalah jelmaan Tuhan sahaja. Okey. Jadi paksi nak faham isu yang dibawa ni, isu penyelewengan ke atas maksud Qul Huwallahu Ahad ini, dia punya falsafah di sebaliknya adalah falsafah wahdatul wujud. Ya, ini bagi mungkin yang tak pernah dengar, yang first time dengar, paksinya adalah falsafah wahdatul wujud bersih yang saya terangkan tadi. Okay? Dan saya berpegang kuat bahawa itulah sebenarnya maksud wahdatul wujud asal. Kemudiannya ada sebahagian ulama cuba mengsunnikan, membersihkannya dan cuba menyesuaikannya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tak nak bercakap tentang perkara. Saya nak bercakap tentang wahdatul wujud yang asal, yang asal. Ada 7 versi wahdatul wujud. Saya tak ada time untuk jelaskan semua pada malam ini. Baik. Kita cerita kronologi isu polemik ini di Malaysia. Dia dicetuskan pertama sekali, ya, dalam bentuk video lah, dalam bentuk tulisan beratus tahun lepas. Okay? Dalam bentuk video dicetuskan oleh seorang syekh bernama Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani. Ya? Dia seorang berbangsa Indonesia. Dia berceramah di Aceh dan juga bukan satu video saja, ada 2 video. Dia memberikan penekanan kepada maksud yang sama. Beliau mendakwa bahawa Qul Huwallahu Ahad itu, katakanlah wahai Muhammad, dia Allah itu Esa. Itu makna yang kita faham. Itu makna yang semua umat Islam faham. Tapi dia kata tidak. Dia kata huwa, Qul huwa itu, huwa sebenarnya merujuk kembali kepada ya Muhammad itu. Kembali kepada ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, dia, iaitu kamu. Dia itu berpusing kepada kamu, Muhammad, ataupun insan kamil, ataupun hakikat Muhammadiyah, adalah Allah yang Esa. Katakanlah bahawa kamu adalah Allah yang Esa. Katakanlah bahawa kamu, Muhammad dan insan kamil, adalah Allah yang Esa. Secara umumnya begitu. Dan Syekh Rahimuddin membuat satu dakwaan begini. Dia kata, itu memang daif. Daif ni maksudnya lemah. Penghujahan dari segi bahasa yang lemah. Penghujahan dari segi bahasa yang lemah. Untuk mendakwa bahawa huwa kembali kepada kata nama yang tersembunyi di dalam kata kul, ya, katakanlah kamu. Sebab kamu tu tak disebut. Sebab dia tersembunyi dekat dalam katakanlah. Katakanlah tu dah memanglah ada kamu. Katakanlah kamu. Tapi dia tidak disebut. Dia tersembunyi. So, dia kata, huwa yang selepas itu, kembali kepada kamu yang tersembunyi itu. Dan dia akui bahawa ini adalah lemah dari segi bahasa. Penghujahan bahasa dia sangat lemah. Tapi tengok apa dia cakap selepas itu. Dia kata, dalam dataran ilmu seperti ini, ilmu hakikat seperti ini, penghujahan dia lebih lemah
lebih tak logik, dia lebih kuat. Lebih langgar, lebih lemah dari segi penghujahan bahasa, lebih lemah dari segi penghujahan akal, dia sebenarnya lebih kuat dalam ilmu hakikat. Ini adalah satu dakwaan yang sangat-sangat bahaya sebenarnya. Ini adalah, saya panggil ini sebagai pencerobohan keilmuan. Ini pencerobohan disiplin ilmu. Seolah-olah orang yang berada pada dataran hakikat, yang mendakwa bahawa dia bercakap tentang ilmu hakikat, dia tidak perlu lagi menghormati disiplin ilmu. Ini kebiadaban ke atas disiplin ilmu. Cuba fikirkan betul-betul. Seseorang yang mendakwa bahawa kalau kita bercakap hakikat, kita boleh langgar disiplin ilmu nahu, kita boleh langgar apa-apa saja disiplin ilmu, ilmu akal, lebih lemah penghujahan tu lebih baik. Ini apa ni? Ini adalah serangan kepada disiplin ilmu Islam. Apa akan jadi kalau tak ikut disiplin ilmu akal, tak ikut disiplin ilmu nahu? Kalau ikut yang paling lemah, itu tak ikut lah tu. Kan? Ikut yang paling lemah, ikut yang lemah-lemah dan meninggalkan hujah-hujahan yang kuat. Itu tidak mengikut disiplin ilmu. Itu tidak mengikut, itu melanggar disiplin ilmu sebenarnya. Jadi bagi sesiapa yang berpegang pada prinsip itu, cuba bayangkan cara dia baca Quran. Cuba bayangkan cara dia baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis, tunggang langgang, tafsirannya akan tunggang langgang, tidak mengikut disiplin ilmu. Itu sebenarnya adalah tafsiran mengikut hawa nafsu. Dia bukan tafsiran dataran hakikat. Ini yang orang awam harus sedar. Jangan senang kena kelentong apabila orang kata, oh ini tafsiran tahap tinggi. Lepat pun cakap benda sama. Wan Hizam pun cakap benda sama. Kan? Cikgu Norman pun cakap benda sama. Tapi semua orang tahu, semua orang yang waras tengok, dia orang tahu dia orang ni bukan makam hakikat pun, syariat pun tak lepas. Makam syariat pun tak lepas. So macam mana? Takkan semua orang yang dakwa, oh ini tafsiran makam hakikat, kamu terus terima? Tak, you kena check, you kena perhatikan dulu. So, Syekh Rahimuddin mendakwa dengan dakwaan seperti itu, dakwaan yang bahaya, ya, melanggar disiplin, biadab kepada disiplin ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu Syekh Rahimuddin kata apa? Dia kata, maksud ayat itu, surah Al-Ikhlas itu, yang pertama, insan adalah ahad, tunggal. Maksudnya ketunggalan Nur Muhammadi, iaitu Allah. Ini lagi satu kenyataan beliau yang saya rasa golongan sufi pun akan terkejut bro. Terkejut bro. Sebab apa? Dia kata Nur Muhammadi itu iaitu adalah Allah. Nur Muhammad adalah Allah. So sekarang ni saya serahkan kepada golongan sufi yang berpegang kepada konsep Nur Muhammad. Nur Muhammad ni Allah ke bukan Allah? Kalau Cikgu Norman dia terus terang, kan? Nabi Muhammad tu 99 Tuhan, 1% dia manusia. Kan? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ada pula siap kata Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Sekarang ni Syekh Rahimuddin kata Nur Muhammadi iaitu Allah. Nur ilahi. So Nur Muhammadi itu nur ilahi dan Nur Muhammadi itu iaitu Allah. So adakah Nur Muhammad itu Allah? So ini saya serahkan kepada mereka kalau mereka tengok untuk jawab. Kemudian dakwaan ini disambut pula oleh seorang ustaz di Malaysia bernama Ustaz Abdul Rashid bin Muhammad Akib. Okay. Tapi Ustaz Rashid dia tukar sikit makna dia. Dia kata begini, katakanlah engkau yang zahir dan engkau yang batin bahawa Allah itu Esa. Sebab dia dakwa bahawa kul itu anta dan huwa. Anta itu merujuk kepada kita kata dia kata kepada hakikat Muhammadiyah, kepada hakikat Muhammadiyah. Maksudnya hakikat Muhammadiyah itu secara batin Nabi. Dan Muhammad itu adalah zahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kul itu merujuk kepada anta dan huwa. Zahir dan batin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah engkau yang zahir dan engkau yang batin bahawa Allah itu Esa. Dia kata, oh ini tafsiran sebahagian ilmuwan. Sampai hari ini kita tak tahu ilmuwan mana yang cakap macam ni. Sampai hari ini kita tak tahu lagi ilmuwan mana yang cakap begini dan tafsirkan begini pada suratul Ikhlas kecuali Abdul Karim Al-Jili. Tapi Abdul Karim Al-Jili pun tak tafsirkan macam tu. Ustaz Abdul Rashid telah larikan maknanya. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Jili. Dan Syekh Rahimuddin pun faham benda lain. Dan apa yang kami faham sama dengan kefahaman Syekh Rahimuddin. Apa yang kami faham sama dengan kefahaman Syekh Rahimuddin. Jadi Ustaz Rashid kata, katakanlah engkau yang zahir dan engkau yang batin bahawa Allah itu Esa. Dan seolah-olah macam tak ada masalah pun, tetap mensabitkan Allah itu Esa. Tapi Syekh Rahimuddin kata apa tadi? Nur Muhammad itu iaitu Allah. Okay. Dia jelas-jelas kata insan itu Allah. Insan itu hakikat Allah. Tak sama dengan apa Ustaz Rashid sampaikan. Jadi kita akan tengok betapa celarunya mereka-mereka yang cuba mempertahankan kalam Al-Jili. Kita pergi kepada Ustaz Iqbal Zain pula.
Nah, Ustaz Iqbal Zin pun selewengkan mana dia. Dia kata, oh yang dimaksudkan oleh Al-Jili adalah, katakanlah kamu, iaitu Muhammad, dan dia, iaitu insan, bahawa Allah itu Esa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Katakanlah kamu, wahai Muhammad, dan dia, wahai insan, maksudnya Muhammad dan insan, katakanlah bahawa Allah itu Esa. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Saya tak pasti sama ada beliau sengaja atau beliau lemah bahasa Arab ni, atau beliau tidak merujuk, atau beliau, saya tak tahu. What's the possibility of such clear statement by Abdul Karim Al-Jili yang difahami dengan jelas oleh Syekh Rahmuddin? Kami faham gitu. Syekh Iqbal boleh faham macam ni. Katakanlah kamu dan dia, iaitu insan dan Muhammad, bahawa Allah itu Esa. Itu bukan apa yang Jili cakap. Kalau sengaja, ini adalah penipuan keilmuan. Penipuan. Kalau tak sengaja, ini adalah kejahilan. Okay? Ini kejahilan yang besar sebenarnya. Okay? Yang besar bagi sisi seorang ilmuwan. Saya harap beliau tak sengaja lah. Celaru, sangat celaru kalau tengok cara mereka nak defend. Ya? Masing-masing dengan style masing-masing. Semuanya lari daripada apa yang dimaksudkan oleh Abdul Karim Al-Jili. Tak apa kalau mereka dengar ni, kalau ada murid-murid mereka, sampaikan kepada mereka. Kan? Sampaikan kepada murid-murid mereka, sampaikan kepada mereka untuk jelaskan. We bring that text together and we read together. Kemudian ini antara yang paling dahsyat, yang paling teruk sekali sebenarnya. Tafsiran ini dibawa oleh Ustaz Ibrahim Masran. Dia go full force. Sebab kalau katakanlah Muhammad itu Allah yang Esa, orang akan tanya, Allahus Samad merujuk kepada siapa pula Ustaz? Lam yalid walam yulad merujuk kepada siapa pula? Walam yakul lahu kufuwan ahad merujuk kepada siapa pula? Atau boleh membawa maksud apa pula? Tengok apa Ibrahim Masran kata. La haula wala quwwata illa billah. Katakanlah bahawa Muhammad itu Esa. Muhammadlah tumpuan segala hajat. Muhammad tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Muhammad. Ini ghulu syadidan, ya. Ini adalah ghulu. Ini adalah satu pelampauan. Ini bahaya, Ini dah melanggar garisan merah dah sebenarnya. Dah melanggar garisan merah ucapan yang kita boleh sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang khas untuk Allah Subhanahu wa taala kamu pergi letak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu siap 4 ayat tu semua kamu kata boleh ditafsirkan juga untuk Muhammad. Katakanlah bahawa Muhammad itu Esa. Muhammadlah tumpuan segala hajat. Muhammad tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Muhammad. Okay, so tengok bila kami beri peringatan bahawa ini sebenarnya sudah melanggar garisan merah. Sesiapa yang cuba nak bermain-main dengan Suratul Ikhlas ni, dia sudah langgar. Tengok ni. This is all playing. This is all playing with fire. Bermain-main dengan api. Api. Kemudian kita pergi kepada Ustaz Muhaizat pula. Ustaz Muhaizat kata apa? Nabi tak boleh berpisah dengan Allah, maksud dia. Dia kata, Abdul Karim Syekh Rahimuddin, maksud Syekh Rahimuddin begini, iaitu Nabi tidak boleh berpisah dengan Allah. Nabi tak boleh hidup tanpa Allah. Itulah maksud satu. Muhammad itu Allah yang Esa. Maksud dia, Nabi tidak boleh berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan maksud yang Syekh Jili sampaikan. Kena jujur. Para asatizah yang nak bertahan, jangan sampai kamu selewengkan orang-orang yang kamu anggap wali. Kamu kata mereka wali, kamu selewengkan kalam mereka. Ini perangai apa ni? Lepas tu beliau boleh kata Muhammad papet saja. Papet, siap buat tangan je. Papet. Ini juga adalah penzahiran falsafah wahdatul wujud. Contoh papet tu adalah contoh yang melanggar adab dia sebenarnya. Sangat biadab sebenarnya. Sangat-sangat biadab. Nabi SAW bukan papet. Nabi adalah Rasulullah. Nabi adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Allah ada diri, Nabi Muhammad ada dirinya. Kalaulah Nabi SAW itu macam papet. Sebab kalau kita tengok papet ni, apa wajah syibih dia? Papet ni dia tidak ada diri dia sendiri. Dia tidak ada diri, dia hanya ada zahir, batin tak ada.
Batin dia adalah yang menggerakkan dia, iaitu the puppet master tu. The puppet master itulah hakikat puppet tersebut. Puppet tu tak wujud pun sebenarnya. Kan? Jadi bila puppet tu bercakap dengan dia punya puppet master, hakikatnya apa? Puppet master tu bercakap dengan diri dia sendiri. Ha, ini tuduhan yang amat berat ini kepada Nabi SAW. Kalaulah Nabi ini setakat puppet, kita lihat dalam Al-Quran Allah tegur Rasulullah. Banyak teguran yang Allah tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi adakah itu Allah tegur diri dia sendiri? Allah buat salah, the puppet master buat salah, lepas tu puppet master tegur puppet tu yang sebenarnya dia menegur diri dia sendiri. Ini cerita apa ni? Ini bukan cerita hakikat. Ini cerita low level. Ini tahap rendah. Ini bukan cerita hakikat. Tolonglah masyarakat. Jangan senang-senang. Oh, hakikat tinggi. Fikirlah. Haula. You have a mind, you have akal. Cubalah fikir. Itu bukan nisbah, itu bukan masal yang baik. Sebenarnya masal yang sebenarnya biadab sebenarnya. Dan saya boleh sokong kenyataan saya ini dengan satu lagi kenyataan Ustaz Muhaizat. Dia mengatakan bahawa ni tentang isu gambar. Ya. Ini dikongsi dengan saya oleh Ustaz Haris Ismail. Ya. Dia kata, Ustaz Muhaizat kata dalam video tersebut, nak cakap pasal gambar. Kan? Nak Nabi haramkan gambar. Tapi sokong ada seorang wali inilah kata, kenapa nak kata haram gambar tu? Kan? Kita semua pun gambar je. Kita pun hanya gambar. Hakikat Allah. Kita gambar je. La ilaha illallah. Gambar, puppet. Inilah wahdatul wujud. So nanti kat api neraka nanti, yang kena bakar apa? Gambar je. Yang rasa sakit siapa? Bila puppet tu of course bukan Nabi je. Kalau Nabi puppet kita apa? Kita pun puppet lah juga. Kan? Jadi masuk neraka nanti, yang rasa panas siapa? Puppet mana rasa apa-apa? Yang rasa adalah yang sarung tangan dekat dalam puppet tu. So adakah Allah mengazab diri dia sendiri? Siapa yang rasa sakit? Golongan yang mendakwa kita tidak ada diri, we don't have a self, yang ada hanya diri Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada hanya Allah. Dalam neraka siapa yang rasa sakit? Tolong jawab soalan saya. Siapa yang rasa sakit? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala juga yang rasa sakit? Berani ke nak jawab? Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang kita pergi kepada Prof Abdul Manam. Jawapan Prof Abdul Manam ni kita kata yang paling ilmiah lah, yang paling cukup sifat, yang paling ilmiah, yang paling teratur. Tetapi of course lah kami tidak setuju dan saya akan jelaskan kenapa. Prof Manam memasukkan istilah cerminan, ya, cerminan surah. Memang betul dalam Insan Kamil Abdul Karim Al-Jili ada bercakap banyak tentang surah, rupa. Manusia ni adalah rupa Allah. Manusia adalah rupa Allah. Dan memang ada hadis, ya, hadis Nabi SAW. Nabi kata, kalau nak pukul, kalau terpaksa bergaduh, jangan pukul wajah. Kerana apa? Kerana Nabi Adam itu dicipta mengikut rupa Allah. Mengikut rupa Allah. Nanti saya akan jelaskan hadis. Apa maksudnya? Dan insya-Allah penjelasan ni awak tak jumpalah kat buku. Saya berikan pandangan saya. Nak tolak, nak terima. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Nabi Adam ala suratihi, berdasarkan rupa Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud rupa tu kita akan cerita. Jadi Prof Manam kata, maksud Syekh Abdul Karim Al-Jili itu, katakanlah kamu, wahai Muhammad, adalah Allah yang Esa. Maksud dia, Muhammad adalah cerminan Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad adalah cerminan. Okey, sebelum tu saya nak kritik dulu konsep cerminan yang dipakai. Cerminan ni adalah juga satu metafor yang saya kena terus terang, ni metafor yang salah. Dalam ilmu hakikat salah, dalam ilmu makrifat salah, dalam ilmu syariat pun salah. Kenapa saya kata? Bila berikan perumpamaan, dia mesti ada wajah syibih dia. Wajah syibih ni, contohlah bagi yang mungkin tak pernah dengar, Karim bagaikan singa. Kan? Musyabbah adalah Karim. Musyabbah bi, yang ditasbihkan, yang dikiaskan, yang dimetaforkan tentangnya adalah, dengannya adalah singa. Dan musyabbah bi. Karim adalah musyabbah, singa adalah musyabbah bi. Apa persamaan antara Karim dengan singa? Keberanian, kan? Jadi keberanian itu adalah wajhus syibih.
titik persamaan itu yang ingin disampaikan. Karim bagaikan singa, maksud dia Karim berani. Itu wajhu syibih. Bila kita kata bahawa manusia ataupun Muhammad adalah cerminan Allah Subhanahu Wa Taala, apa wajhu syibih dia? Apa wajhu syibih dia sebenarnya? Kalau kita tengok wajah kita dalam cermin, cermin tu kita letak tepi dulu. Image dekat dalam cermin, gambaran di dalam cermin itu, bolehkah kita kata dia adalah kita? Gambaran tu kita? Boleh tak kita kata? Nak kata kita tak boleh, nak kata bukan kita pun tak boleh. Tapi itu tak berapa penting. Yang pentingnya adalah gambar tu, dia ada diri tak? Sebenarnya dia wujud tak sebenarnya? Dia tak wujud. Dia tidak ada kedirian dia. Dia tidak ada diri. Jadi kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala ada gambaran, ada cerminan, dan cerminan Allah Subhanahu Wa Taala adalah manusia, manusia ni ada diri ataupun tidak? Kedirinya adalah diri Allah juga. Macam awak berdiri di depan cermin, ada satu diri saja. Gambar ada dua. Jelmaan ada dua. Satu yang berdiri, satu gambar yang dekat dalam cermin. Tapi diri hanya ada satu. Sebab tu orang yang menggunakan kiasan cerminan ni bahaya. Awak kena tanya mereka sebenarnya apa yang mereka maksudkan dengannya. Okey. Apa yang ingin disampaikan oleh Abdul Karim Al-Jili? Kalau kita tengok, Abdul Karim Al-Jili jelas-jelas kata begini. Ya? Dia bukan kata insan ini adalah cerminan Allah sahaja, suratullah sahaja. Tidak. Abdul Karim Al-Jili dah jelas-jelas kata bahawa insan itu Allah, Allah itu insan itu adalah hakikat Allah, Allah adalah hakikat insan. Allah adalah sebenar-benar hakikat seorang manusia dan manusia itu adalah sebenar-benar hakikat. Macam mana lagi Al-Jili nak kata bahawa ya memang aku percaya Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Macam mana dia nak cakap? Dia dah cakap pun sebenarnya. Dia said it. Kan? In the most literal sense. Dia dah cakap pun. Secara zahir dia dah cakap pun terang-terang. Muhammad adalah Allah, Allah adalah Muhammad. Lepas tu dia kata insan adalah hakikat Allah, Allah adalah hakikat insan. Nak cakap macam mana lagi? Al-insan huwa ainul khaliq, Abdul Karim Al-Jili kata. Bukan sekat gambaran, bukan sekat cerminan. Hakikat. Ain. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, jadi tak jujur ya kalau kita hanya fokuskan mengatakan tidak adil ya. Tidak adil kalau kita nak kata oh ini hanya cerminan saja. Ini hanya gambaran saja. Tidak. Dan Abdul Karim Al-Jili jelas-jelas sebut ainul khaliq. Banyak kali diulang ni dan saya akan jelaskan lagi akidah sebenar Abdul Karim Al-Jili selepas ni. Supaya yang dengar faham. Dan orang ingat oh isu ni adalah berkenaan dengan video Ustaz Muhaizat je. Tidak. Ustaz Muhaizat sedang mempertahan kalam Syekh Rahimuddin. Syekh Rahimuddin mengambilnya daripada kitab Insan Kamil Abdul Karim Al-Jili. So kita kena pergi kepada akar dia, pergi kepada punca. Baik. Sekarang ni kita pergi kepada konsep suratullah. Gambaran Allah Subhanahu. Manusia ni adalah atau dalam bahasa kasar dia, manusia adalah rupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dakwa ini adalah berdasarkan hadis yang saya sampaikan tadi. Tapi di sini saya ingin menjelaskan bahawa itu adalah dua perkara yang sangat berbeza. Okey, dia adalah dua perkara yang sangat berbeza. Pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, berdasarkan hadis Nabi yang tadi itu, ya, diriwayatkan bahawa ada kisah yang berlaku. Ada sahabat ni dia sedang bergaduh. Nabi kata, kalau terpaksa nak pukul pun kamu jangan pukul wajah. Jangan pukul wajah. Sebab Nabi Adam itu dicipta mengikut rupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala suratihi. Yang kami faham dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Yes. Bila kita mencipta sesuatu. Okay, saya buat satu kereta. Lepas tu saya buat lagi satu kereta. Saya mencipta kereta kedua mengikut rupa kereta yang pertama. Di sana ada dua kereta. Okey, katalah awak tak setuju dengan contoh tersebut. Saya cipta sebuah patung. Ataupun sebuah dummy. Ataupun sebuah puppet. Dan puppet tersebut saya buat mengikut wajah saya. Kata mengikut rupa saya. Kemudian saya berikan puppet tersebut diri. Katalah saya ada kemampuan untuk meniupkan roh. Meniupkan roh ke dalam puppet tersebut. Dia ada diri di sini. Saya ada diri saya di sini. Dia adalah berdasarkan rupa saya. Tapi dah ada dua sekarang ni.
Tengok patung tersebut adalah berdasarkan rupa saya, tetapi dia bukan saya. Saya ulang lagi sekali. Patung itu saya buat berdasarkan rupa saya, tetapi dia bukan saya. Ada dua sekarang ni, ada dua diri. Sebab saya dah tiupkan roh, ada dua diri. Katalah kita ada kemampuan begitu. Ada dua diri. Ini bukan yang dipegang oleh mereka-mereka yang tergolong dalam golongan tasawuf falsafi. Mereka berpegang bahawa manusia adalah suratullah. Manusia adalah rupa Allah dan Allah adalah batin manusia. Faham tak? Itu timbul isu Muhammad Zahir, Muhammad Batin tu. Muhammad Batin adalah Allah. Muhammad Zahir adalah Zahir Muhammad lah. Tapi batin dia Allah. Jadi Muhammad tu adalah suratullah. Saya tak kata ini pegangan Prof. Manam. Saya ulang lagi sekali. Saya tak kata ini pegangan beliau. Tapi saya nak katakan bahawa ini pegangan Sufi falsafi. Sufi wujudi ini pegangan mereka. Jadi yang ada hanya satu. Yang satu tu ada zahir, ada batin. Zahir dia adalah manusia. Alam ini adalah zahir. Dan pengzahiran dia yang paling jelas adalah manusia. Jadi manusia itu adalah rupa dia yang satu itu. Dia pula di batin. Tuhan ni ada zahir, ada batin. Batin Tuhan yang kita tak dapat nampak. Zahir Tuhan adalah manusia. Faham tak? Dia merujuk kepada satu. Tadi tu, yang kita pegang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah cipta Nabi Adam berdasarkan image ataupun suratullah. Nabi Adam lain, Allah lain. Allah Tuhan, Nabi Adam hamba. Batin Nabi Adam bukan Allah. Dan zahir Nabi Adam bukan zahirnya Allah. Bukan. Tapi dalam tasawuf falsafi, bila disebut suratullah, gambaran Allah Subhanahu Wa Taala ataupun rupa Allah Subhanahu Wa Taala, maksud dia manusia ni rupa zahir Allah. Dan Allah ada batin, Allah ada zahir. Yang zahirnya adalah manusia, yang batinnya adalah yang tidak dapat kita lihat, yang tidak dapat kita lihat. So dia tidak sama So hati-hati bila kita kata ada dalam hadis. What do you mean by that? Ini halus. Perbezaannya sangat halus tapi besar sebenarnya. Nak nampak tu, orang yang tak biasa dia tak nampak perbezaan. Tetapi kalau awak baca apa yang ditulis oleh geng-geng Sufi falsafi ni, awak faham apa maksud dengan mereka dengan suratullah. Itu timbul isu Muhammad Zahir, Muhammad Batin, kan? Tuhan sebelum dataran jelmaan, Tuhan dah lepas jelma. Ini semua jelmaan Tuhan. Ingat tadi, maksud wahdatul wujud. Wahdatul wujud yang wujud hanya satu. Yang satu itu ada zahir dan ada batin. Yang satu itu ada sisi pencipta, ada sisi makhluk. Tetapi yang dua sisi ni satu saja sebenarnya dia. Dia satu hakikat. Dia satu hakikat. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Saya nak kongsi sikit pandangan saya tentang hadis tersebut. Apa maksud suratullah? Adalah suratul rahmat. Nabi Adam cipta rupa Allah SWT. Dan kita kena bezakan Allah kata, Nabi kata apa? Nabi Adam dicipta ala suratihi, berdasarkan in his image, berdasarkan rupa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rupa ini jangan dipahami secara zahir. Khususnya Asy'ariyah, Maturidiyah, kita ada kefahaman kita. Minta maaf kawan-kawan kita yang Salafiyah. Mungkin di sini kita berbeza pandangan, Kita berbeza pandangan. Saya akan jelaskan apa pegangan saya. Beza ala suratihi dengan wahwa suratuhu. Ini yang tegur saya bab ni adalah Ustaz Nawawi, jazakumullah khairan. Kalau Nabi kata wahwa ala suratihi, Allah mencipta Nabi Adam, Nabi kata Allah mencipta Nabi Adam dan Nabi Adam itulah surah Allah. Itu bukan sebutan Rasulullah. Rasulullah tak cakap macam tu. Nabi kata apa? Allah mencipta Nabi Adam ala surah, berdasarkan rupa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi Adam itu adalah surah Allah Subhanahu Wa Taala. Beza besar ni, beza besar. Kalau kata Nabi Adam itulah surah Allah, maksud dia Nabi Adam itulah pengzahiran Allah dan Allah batinnya Nabi Adam. Hakikat ada satu saja. One being. Okey, ada dua sisi, zahir dan batin. Tapi kalau ala suratihi, maksud dia ada dua. Yang satu itu berdasarkan rupa yang pertama. Okay, so ada dua being dekat situ. So this is very important. Okay. Nabi kata kalau terpaksa bergaduh, kalau terpaksa nak memukul, jangan. Nabi taklah kata kalau terpaksa bergaduh. Tapi itu yang kita faham lah daripada hadis tersebut. Kalau terpaksa nak memukul, jangan pukul wajah.
Jangan pukul wajah. Maksudnya boleh pukul badan, boleh pukul tangan, boleh pukul kaki. Jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut tentang yad, tentang rijl, ya. Tangan, kaki, sak, betis dan sebagainya. Tapi kenapa wajah ni special? Dan disebut ala surati, berdasarkan rupa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rupa ni kita jangan pandang secara zahir saja. Rupa ni adalah ciri. Salah satu maksud rupa adalah ciri. Ciri zahir, ciri batin. Dia ada bentuk zahir, ada bentuk batin. Ada rupa zahir, ada rupa batin. Apakah surah itu yang Allah muliakan manusia dengannya di bahagian wajah ini? Dan bila sebut wajah ni, of course lah kepala kita sekali lah. Wajah ni termasuk telinga kita sekali. Termasuk telinga kita ni termasuk sebagai wajah. Jadi bila sebut wajah ni, apa yang ada dekat wajah kita? Perasan tak? 7 sifat ma'ani. Bukan sifat ma'ani Allah. Ni jangan cakap, kita ada 7 sifat Allah. Jangan salah faham. Saya kata sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni bukan sifat Allah saja. Kan? Kita pun ada sifat ma'ani. Kita pun ada sifat ma'nawiyah. Okay? Sifat ma'ani yang 7 tu apa? Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama' basar, kalam. Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama' basar, kalam. 7 sifat ma'ani tu, kalau awak perasan, dia bukan kat tangan. Dia bukan kat perut. Dia bukan kat kaki. Dia kat kepala. Dia kat wajah kita. Dan sifat-sifat Allah yang 20 tu yang kita belajar tu, dia punya parti dia adalah 7 sifat ma'ani tu. Sifat ma'nawiyah tu hanya datang bersama. Ya, sebab kalau ada kudrah mesti ada qadir. Tak boleh ada kudrah tanpa ada qadir. Kalau ada iradah mesti ada murid. Kalau ada kalam mesti ada mutakallim. Jadi ma'nawiyah tu hanya ikutan saja kepada ma'ani. Ustaz, bagaimana pula dengan sifat wujudiyah dengan sifat salbiyah? Kan? Sifat wujudiyah ni sifat nafsiyah, kan? There's nothing much we can talk about it. Wujud lah, Allah wujud. Itu sifat dia wujud. Lepas tu sifat salbiyah, dia tidak menambah apa-apa makna baru sebenarnya. Dia hanya mensabitkan wujud juga. Kalau perasan 5 sifat salbiyah, sebab tu dia panggil salbiyah. Dia hanya negating. Dia tak sabit apa-apa sangat sebenarnya. Dia tak menyabitkan apa-apa sangat. Dia hanya negate bahawa wujud Allah itu tidak ada permulaan. Nampak? Dia balik kepada wujud juga. Sifat salbiyah, sifat nafsiyah yang pertama tu. Sifat nafsiyah, wujud tu. Qidam adalah untuk kita kata menafikan permulaan kepada wujud. Sebab tu dia bagi salab. Dia menafi. Dia tak menambah apa-apa, not so much makna baru sebenarnya. Dia tetap kembali kepada wujud. Sebab tu Dr. Hamzah Bakri kata apa? Sifat yang 5 salbiyah tu di Turki dipanggil sifat wujudiyah. Ini bukan wujudi yang saya sebut tu. Bukan wujudi falsafi batini, bukan. Ini wujud sebab dia kembali kepada sifat wujud. Jadi qidam adalah wujud dia tidak ada permulaan. Baqa, wujud dia tidak ada hujung. Mukhalafatuhu lil hawadisi, wujud dia itu tidak sama dengan hawadith. Qiyamuhu bi nafsihi, wujud dia itu sendiri, independent. Dan wujud dia esa. Alhamdulillah. Wujud dia esa. Jadi kalau kita tengok wujud sampai Alhamdulillah. Kalau kita tengok wujud qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu bi nafsihi wahdaniyah, yang 6 itu, dia bercakap tentang wujud Allah. There's nothing much. Tapi parti dia adalah the 7 sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Perasan tak? Dia dekat wajah kita juga. Tapi bukan sifat sama Allah tu ada pada kita, bukan. Kita ada sama kita sendiri. Kita ada basar kita sendiri. Kita ada kalam kita sendiri. Yang Allah ciptakan. Okey? Qudrah kita sendiri. Qudrah hadithah. Iradah hadithah. Qudrah ghairu mu'thirah. Kita ada sama kita sendiri. Kita ada basar kita sendiri. Saya tak kata Allah punya, bukan. Tidak. Allah ada qudrah dia. Dia ada iradah dia. Kita ada. Daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah atas rupa tu. Atas rupanya itu. Dia di wajah kita. Kita mula dengan qudrah. Qudrah, iradah,
ilm dengan hayy. Semua dalam otak kita, perasan tak? Kudrah manusia, kita punya kemampuan ni bermula dengan, it starts from the brain. It starts from the brain. Kemudian apa? Iradah juga starts from the brain. Bukan saya kata start to, kita kata the brain is our nafs or our roh, bukan. Tapi kalau belajar ilmu psikologi moden, kan, you can see kita kata desire, you can see electrical signals, you can see certain region of the brain activated bila you want to do something. Bila you want to do something. Begitu juga dengan hayah, hidup. Hidup ni, takrif dia apa hari ni? Takrif hidup adalah brain dead, bukan jantung dead. Jantung kita boleh tukar jantung lain, tapi otak tak boleh nak tukar dengan otak lain. Bila tukar otak jadi orang lain. Otak ni berkait sangat dengan diri kita. Dan you tukar otak jadi orang lain. Katalah saya keluarkan otak saya tukar otak orang lain, ni dah bukan nudrus lagi dah. Ni dah jadi orang yang asal otak tu, dia ikut otak. Jadi kita punya kita kata hayah, kehidupan pun is about the brain. Jantung boleh tukar even pakai mesin. Saya ada kawan-kawan saya pakai mesin jantung, dia still alive. Ilmu pun dekat mana? Akal kita, ilmu kita, it's here, it's around this area. Lepas tu jangan cakap samak basar ni, jelas lah samak dekat wajah kita. Samak basar kalam, samak basar kalam, ni semua dekat daerah ini, dekat daerah ini sebenarnya. Okay. Jadi ini kita sebut, ni yang saya faham sebagai rupa tu. Rupa adalah, kita ada rupa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak boleh nak kata wajah Allah macam wajah kita ni, mata Allah macam mata kita ni, mata kita macam hidung kita macam Allah ni hidung. Kita tak boleh nak kata macam tu. Hidung ni semua kita serahkan kepada perbincangan lain lah. Tapi itu pandangan yang saya kedepankan. Yang setuju ke tak setuju ke, kita boleh bincang benda ni. Saya tak kata ini tuntas, saya tak kata ini tuntas. So cuma masalah dia apabila kita mentafsirkan suratullah itu seperti apa yang ditafsirkan oleh golongan sufi falsafi. Itu bermasalah. Itu sangat bermasalah. Ala suratihi, bukan wahwa suratuhu. Ini perbezaan yang sangat penting sekali. Baik. Sekarang ni kita tengok apa sambungan kata-kata Al-Jili tersebut. Prof Manam, dia baca teks Al-Jili tapi dia tak baca ayat-ayat yang dinukil oleh ayat-ayat selepas itu yang dinukil oleh Abdul Karim Al-Jili. Ini untuk mengukuhkan lagi dakwaan Al-Jili bahawa al-insan huwa ainul khaliq. Manusia itu adalah hakikat pencipta. Manusia itu adalah hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok Abdul Karim Al-Jili menukil surah Syura ayat 9. Surah Syura ayat 9. Wallahu huwal wali wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu huwal wali wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ni jelas maksud dia. Allah adalah wali, Allah pelindung kita. Kan? Allah lah yang menjaga kita, dia wali kita. Wa huwa yuhyil mauta, dia yang menghidupkan yang mati, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tengok apa Abdul Karim Al-Jili guna ayat ni untuk. Ini saya nak tunjukkan bahawa mereka ni, dia ni menyelewengkan makna. Dia menyelewengkan makna untuk menyesuaikan dengan hawa nafsu dengan falsafah dia. Dia kata wallahu huwal wali dekat sini. Wali dekat sini merujuk kepada manusia. Dia kata dia ni wali, itu wali kan. Dekat sini adalah manusia. Allah adalah wali. Dia kata sebut, oh Syekh ni waliullah. Ini maksud dia. Ini yang Al-Jili kata. Dia kata Allah adalah wali. Allah adalah wali. Dia menghidupkan yang mati. Siapa dia kat sini? Wali. Wali menghidupkan yang mati. Manusia ni, manusia. Wali ataupun insan kamil itu menghidupkan yang mati dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada wali. Merujuk kepada wali Allah. So tengok dia selewengkan makna ayat ni. Sedangkan ayat ini maksud dia jelas. Bukalah mana-mana tafsir sekalipun kecuali Al-Jili lah. Mana-mana tafsir dalam dunia ni wallahu huwal wali. Allah adalah pelindung.
Dan dia yang menghidupkan yang mati dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Datang si Al-Jili pula, dia kata apa? Allah itulah hakikat wali-wali ini. Dan wali-wali ini menghidupkan yang mati dan wali-wali ini berkuasa atas segala sesuatu. Tu Ustaz Aki dah tunjuk. Lepas tu dia bawa ayat surah Yunus, ayat 62. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah ni tidak ada takut, tidak ada sedih. Sebab apa? Sebab mereka Allah. Okay. So dia kaitkan wali ni dengan wali kat atas tadi tu. Sedangkan wali dekat atas tu tentang Allah, sifat Allah al-wali. Kat bawah ni, surah Yunus ayat 62 ni tentang manusia. Orang-orang yang Allah sayang, yang Allah lindung, yang mereka sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala, wali-wali Allah ini, mereka tidak ada takut, tidak ada sedih. Mereka kata, Jili kata apa? Ini sifat Allah lah ni. Tidak ada takut, tidak ada sedih. Itulah maksud dia bahawa wali-wali ni adalah hakikatnya, mereka adalah Allah. Mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ainul Khaliq. Jadi mereka-mereka yang nak menyangkal sangkalan saya ni, awak kena faham background. You have to understand the background. You tak boleh, Ustaz Muhaizat kata okey, tak ada masalah apa pun. Jangan gopoh, jangan gopoh. Benda ni bukan awak senang-senang buka YouTube video, lepas tu rumuskan begitu. Ustaz-ustaz ni bukan suka-suka hati nak timbulkan isu dan sebagainya, timbulkan polemik. Sebab ada yang kata, ustaz-ustaz ni nak berbalah aja, kan? Ada orang ni dia ada kefahaman fantasi tentang agama ni. Ustaz-ustaz ni semuanya, you buat kerja you, I buat kerja I, you cakap sesuatu secara umum, salah ke betul ke, I akan diam. Tak. Okay. Saya cakap benda salah, saya nak orang tegur saya secara terbuka. Kalau saya dah sampaikan secara terbuka lah, kalau saya sampaikan kepada murid-murid saya 20-30 orang, tak perlulah awak nak sampaikan secara terbuka. Tapi kalau awak dah sampaikan secara terbuka, berpuluh ribu orang dah dengar, dan awak pula mungkin ada murid-murid dekat Malaysia ini, macam Syekh Rahimuddin, kita kena sampaikan secara terbuka. Dan banyak pula pengikut awak, kita kena sampaikan secara terbuka. Kenapa nak kena tutup-tutup? Ada kata, Ustaz, kenapa tak pergi jumpa Ustaz Muhaizat? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini isu apa sebenarnya? Orang ingat ni isu peribadi. No. This is about the religion. Ini sebab ni berkenaan dengan agama. Kalau dia jujur, kalau Ustaz Muhaizat ni jujur, dia tak akan terkesan pun, dia tak akan terasa. Dia akan fikir balik, buat kajian balik. Kalau dia salah, dia tarik balik. Kalau dia betul, dia pertahankan diri dia. Jangan sombong kata, tak payah layan. Ini orang sombong. Orang sombong dia know nothing about ilmu hakikat. Orang yang nak berhujah ni sebenarnya tak sombong. Nak berhujah ni tawaduk. Sebab apa? I respect you. I respect your mind. I want to hear your arguments. Orang yang jenis kata tak payah layan. Tak payah layan itulah yang sombong. Sebab apa? Bagi orang seperti ini, kebenaran tak akan boleh keluar dari mulut musuh mereka. Itulah takabur, sebesar-besar takabur. Orang yang minta hujah tak takabur. Orang yang minta hujah itulah tawaduk. Sebab apa? I respect your akal. I want to know what you know. Maybe I'm wrong in criticizing you. Then defend yourself. I want to hear your argument. Kalau saya sombong, saya akan buat apa tau? Dia salah. Lepas tu saya tak nak dengar apa-apa hujah mereka. I don't care about what you have to say. You are wrong. Itu sombong. Itu siapa nak pukul saya, pukul lah. Memang saya patut kena pukul. Tapi tak. I want to hear your argument. And I read your argument. If you write a book, I will buy your book. I will read your books. Okay? Itulah sebenarnya adab. Itu sebenarnya tawaduk. Dan Ustaz Muhaizat, saya dah ajak berdialog. Beliau tolak. Kan? Macam Wan Hizam juga, saya dah ajak berdialog. Tolak. Saya dah tadakan secara terbuka. Yang saya jemput lah, sesiapa yang nak mempertahankan tafsiran Abdul Karim Al-Jili ni, saya bersedia untuk berdialog. Siapa saja, insyaAllah. Okay? Level profesor ke, Profesor Madya ke, insyaAllah, bismillah. Kita buat secara terbuka, biar semua orang dengar. Biar semua orang tengok. Dan saya harap tujuan saya adalah untuk menghentikan tafsiran-tafsiran seperti ini. You kalau nak buat secara private, itu antara you dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau you dah sampai ke secara terbuka, saya kena falyughayyiruhu bilisanihi. Saya kena ubah dengan lidah saya. Itu yang saya ada. Itu yang saya ada, saya kena ubah. Itu tanggungjawab saya. Saya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kena buat. Awak suka ke, awak tak suka ke, awak maki berbakul-bakul ke, it means nothing to me. You nak buat saya diam, you hujah dengan saya. Bukan maki. Maki saya akan lebih semangat. Okay? Kalau awak nak suruh saya diam, awak bawa hujah yang lebih kuat daripada hujah saya, boleh membungkam saya. Okay? Baik. Sekarang ni mari kita lihat akidah Al-Jili. Mungkin ada yang kata, Ustaz, tak ada masalah pun nak kata Allah surat manusia ni adalah rupa Allah, ya, zahir Allah, Allah batin kita, katalah ada orang yang kata macam tu.
Tak ada masalah apa pun, Ustaz. Kita tengok akidah Al-Jili. Ya. Sidang Kalam ada buat siri video pendedahan. Ya. Ini kebanyakannya hasil usaha Ustaz Nakiuddin. Ya. Semoga Allah rahmati usaha ini. Dalam siri tersebut, Ustaz Nakiuddin bongkar banyak kalam-kalam Al-Jili dalam kitabnya Insan Kamil yang menunjukkan akidah sebenar Al-Jili. Kita tengok. Ini saya rumuskan sahaja. Al-Jili mendakwa bahawa surah Al-Fatihah itu adalah Allah bercakap dengan diri dia sendiri. Okay? Allah menyembah diri dia sendiri. Iyyaka na'budu adalah Allah bercakap dengan Allah. Iyyaka kepada engkau kami sembah. Engkau tu Allah, kami pun Allah juga. Okey? Engkau tu Allah, kami pun Allah. So Al-Jili kata surah Fatihah ni pun berpusing-pusing. Maksudnya Allah menyembah diri dia sendiri melalui manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menyembah diri dia melalui manusia. Dia menunjukkan bahawa manusia adalah Allah juga. Kita papet kan? Katalah saya ada papet, saya letak kat tangan saya. Saya suruh papet ni solat sembah saya. Ya, sembah Nodros wa akbar kata. Jadi hakikatnya apa? Saya sembah saya. Papet ni tak ada apa-apa pun, tak wujud pun sebenarnya, tak nilai pun. Itu je. Sebab tu, bagi wahdatul wujud ni ada hanya Tuhan. Kamu, diri-diri kamu semua diri Allah je sebenarnya. Sebab tu saya pernah kata dulu, wahdatul wujud ni adalah mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni ada dissociative personality disorder. Dia pecahkan diri dia kepada banyak diri, tapi dia lupa bahawa diri itu sebenarnya ada diri dia juga. Tuhan ada penyakit mental. Bagi golongan wahdatul wujud ni, kamu menuduh Allah Subhanahu Wa Taala ada penyakit mental. So hati-hati ya. Kemudian apa lagi dia kata? Iblis tak sujud sebab beradab dengan Tuhan. Ini lagi satu dakwaan Al-Jin. Kan? Kita tahu kisah tu. Kisah tu ma'ruf dalam Al-Quran. Allah perintahkan Iblis dan malaikat ya, untuk sujud kepada Nabi Adam. Bukan suruh sembah. Kan? Bukan suruh sembah. Tapi Al-Jili kata, Iblis sebenarnya beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sangat beradab. Sebab tu dia tak sujud. Sebab dia terfikir, kalau aku sujud, kira aku dah menyembah selain Allah. Ya, apa je bodohnya argumen ni. Minta maaf ya. Geram kita baca argumen dia orang ni. Dia orang ingat manusia ni terlalu bodoh, dia memperkotak-katikkan. Dia memperkotak-katikkan. Tapi masalahnya memang ada orang yang percaya. Memang ada orang yang percaya, ini yang masalah dia. Iblis tak sujud bukan sebab dia beradab, sebab dia takabur. Allah dah cakap jelas-jelas dalam surah Al-Baqarah. Geng-geng macam ni, dia sengaja skip suka hati dia. Dia ambil ayat tu dah lah tak sokong dia. Lepas tu dia pergi pulas ayat tu. Lepas tu dia skip ayat yang menyangkal dia. Allah kata jelas-jelas, aba wastakbara. Iblis tak nak sujud sebab dia tak nak dan dia nyombong diri, merasa besar diri, bukan sebab dia nak jaga adab dengan Allah. Apa gila mana dia dapat benda ni? Gila. Ini adalah tafsiran gila yang tak tahu mana dia dapat. Mana dia datang. Ini bukan tafsiran hakikat, ini penyelewengan batiniah. Golongan awam yang mungkin tak tahu, wah hebat ni, tinggi, kesian. Awak kena tipu. Itu bukan tafsiran hakikat, itu penyelewengan makna Al-Quran. Sebab Allah dia kata jelas, awak nak percaya Allah ke nak percaya Al-Karim Al-Jili? Allah kata jelas-jelas, setan tak nak sujud sebab sombong. Al-Jili kata setan tak nak sujud sebab beradab dengan Allah. Sebab tak nak sembah selain Allah. Tak ke kurang ajar, tu dia. Cuba nak mengangkat darjat Iblis pula ni. Lepas tu nanti awak tengok apa lagi dia cakap pasal Iblis. Ni, siri video-video ni. Siri pendedahan. Pergi ke Sidang Kalam, pergi ke playlist. Ada satu playlist siri pendedahan. Mostly berkenaan dengan Abdul Karim Al-Jili, video terakhir saja berkenaan dengan Ibn Arabi. Kemudian, Abdul Karim Al-Jili dengan sadinnya mengatakan bahawa kesesatan dan kegelapan serta syaitan dan kesesatan, kegelapan, syaitan dan pengikut-pengikutnya dicipta dari apa tau? Daripada diri Muhammad. Maksud dia daripada hakikat Muhammadiyah. Daripada Nur Muhammad itu juga datang syaitan. Syaitan dicipta dari Nur Muhammad. Tak rasa nak pelangkung kepala dia kan? Geng-geng yang mahabbatul rasul, hubbur rasul kan. Tak rasa nak pelangkung orang macam ni. Yang satu, setan dicipta dari diri Nabi SAW. Kegelapan dicipta dari diri Muhammad. Ni Muhammad mana ni kamu bercakap ni? Sebab tu isu Muhammad Zahir, Muhammad Batin, Muhammad bin Abdullah, Muhammad lain. Ini geng-geng makrifat kat Malaysia pun ambil sekali benda-benda nonsense ni. Ni lah antara yang bawa dia adalah Abdul Karim Al-Jili. Karim Al-Jili ni bukanlah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dia batini. Dia seorang batini ya. Menyanggah semua buku tafsir yang ada dalam dunia ni.
Mungkin satu dua je kot yang suka, beratus-ratus kitab tafsir, semua dia sanggah. Lepas tu orang kita mengikut dia. Tak ke masalah. Ulama ada berpuluh beratus tulis tafsir, hang pergi ikut seorang yang menyanggah semua orang. Sebab apa? Tak tahu. Ikut guru. Tok guru saya kata, tok guru saya kata. Apa nak jadi dengan kita macam tu? Itu bukan orang yang ada ilmu. Itu bukan masyarakat yang berilmu. Itu masyarakat yang tidak mahu berfikir. Masyarakat yang malas. Orang yang malas dia akan jadi mangsa. Tengok isu baru-baru ni berkenaan dengan seorang pendakwah selebriti yang dituduh sebagai pencabut kan, ataupun sexual harassment, buat sexual harassment. Pada waktu-waktu awal tu orang kata, oh tak percayalah apa semua. Sebab apa? Oh sebab dia digambarkan buat baik pada orang. Kita ni macam tak pernah belajar agama. Orang Islam ni macam tak pernah belajar agama dan tak pernah belajar logik, tak pernah belajar berfikir. Yalah, memang polis buat kerja dia. Tetapi mangsa dia tahu first hand. Dan sekarang ni, bila ada rakaman, bila ada apa, orang yang dia nampak rakaman tersebut, okay, ada daripada keluarga mangsa sendiri, daripada adik-adik mangsa, kamu suka-suka nak dismiss, lepas tu sebab kamu dismiss, orang lain tetap sanjung orang tersebut, dan orang tu pula jadi mangsa. Sebab tu ketaksuban ni zalim sebenarnya. Sama juga dengan isu Qul Ahad ni. Banyak orang tak nak dengar pun hujahan yang menyangkal. Hujah saya, Dr. Rora, orang tak baca pun. Orang nak maki je. Sebab apa? Oh, kau hentam guru aku. Ni dah jadi asabiah. Ni jadi taksub je ni. Dah jadi macam kelab bola sepak. Kelab bola sepak aku lawan kelab bola sepak kau. Kan? Kau kritik guru aku akan hentam kau. Fikirlah dulu. Orang kritik tu betul ke, salah ke? Kan? Orang bila buat laporan, dakwaan, ada sexual harassment, jangan terus tolak. Kita dah memustahilkan. Oh, orang ni aku kagum. Mustahil dia buat. Hello? Kau mu siapa? Memandangkan kamu kagum kepada seseorang, kamu maksumkan dia, kamu punya penilaian kepada dia tu hebat sangat dah. Nah, jangan sombong kita. Kita boleh salah menilai orang. Kita boleh tertipu dengan media, kita boleh tertipu dengan gambaran luaran seseorang. Lepas tu kita tak kasih pula orang. Kau kena percaya apa aku percaya. Aku suka dia, dia hebat, dia pandai, dia tok guru aku. Kau jangan kutuk dia. Dahlah kamu buat keputusan gopoh, lepas tu kamu paksa orang lain ikut keputusan kamu pula. Ini bukan sikap orang Islam. Orang Islam dia akan dengar dia. Baik, aku tak kenal siapa Ustaz Noor ni. Dia kritik Ustaz Muhaizat. Aku nak tengok apa hujah dia. Tak ramai orang macam ni dalam masyarakat kita. Atau terbalik, orang yang suka saya punya cara, kalau Ustaz Muhaizat kritik saya, jangan terus tolak. Ustaz Muhaizat ni dendam je dengan Ustaz Noor, dia nak hentam balik. Jangan macam tu. Dengar apa dia nak sampaikan. Mungkin betul saya salah. Ni saya minta. Tak kisah siapa lah. Kan? Geng-geng yang saya kritik, mengkritik saya balik. Kalau awak tak suka dia orang, awak suka saya. Dengar juga, tolong adil. Saya mengajar murid saya, jangan taksub dengan sesiapa. Kalau awak taksub dengan saya, maksud dia awak lah yang paling tak faham sikit apa yang saya sampaikan. Awak buang masa awak dengar ceramah saya. Bila ada orang kritik saya, dengar kritikan mereka. Tengok apa mereka sampaikan. Mereka ada hujah ke tidak? Kalau setakat mereka campak dakwaan kosong, of course lah kamu boleh jangan layan lah. Tetapi kalau mereka serius sungguh-sungguh kata Nodro salah dekat sini, ini A, B, C, D, E, F, G, ni hujah dia, then give your ears. Then come to me. Ask me, betul ke Ustaz? Ataupun nak kritik terbuka tak ada masalah. I will respond. I will respond. InsyaAllah masyarakat kita akan dipandaikan dengan cara macam ni. Yang penting tak ada maki hamun, yang penting tak ada fitnah-fitnah. Yang penting jangan sikit-sikit nak saman-saman. Itu mengganggu. Mengganggu kita kata apa? Kerancakan wacana keilmuan. Ya? Wacana keilmuan ni, kalau benda-benda macam ni dah masuk, dia sangat mengganggu. Kemudian, apa lagi Al-Jili kata? Azab akan bertukar nikmat dekat dalam neraka ni. Azab akan bertukar nikmat. Maksudnya orang yang kekal dalam api neraka tu, azab dia akan bertukar jadi nikmat. Sedangkan Allah dah cakap jelas-jelas, la yukhaffafu anhumul azab. Azab tidak akan diringankan untuk mereka. Mereka yang kekal dalam api neraka ni, azab tak akan dikurangkan, akan dikekalkan. Tidak akan diringankan untuk mereka. Tapi datang si Jili ni, kan, tak tahu Quran mana dia baca, oh azab akan bertukar kepada nikmat. Betul orang kata, oh ni tafsiran wali. Hakikat. Hakikat apakah benda ni? Ni hakikat batiniah, bukan hakikat Islam. Kemudian, apa lagi yang Al-Jili dakwah? Ni, Ustaz Naki dah tunjukkan teks dia tu tadi. Yang berkenaan bahawa azab bertukar nikmat. Kemudian, ramai ahli neraka lebih baik dari ahli syurga. Ini pun lagi satu dakwan Al-Jili. Dia kata apa? Sebenarnya dalam api neraka,
dalam api neraka nanti, bukan sekarang. Sekarang ni kita boleh kata dia ni ahli neraka, dia ahli syurga. Bukan tu, bukan tu. Kita tak ada hak untuk menilai dia ni ahli syurga. Tak boleh, tak boleh. Kita tak tahu. Dan nuzaki 'ala Allahi ahadan. Orang Islam yang meninggal pun kita sangka baik, tapi kita tak boleh confirmkan dia ahli syurga. Kita sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak kasi. Nabi tak kasi kita kata ni confirm ahli syurga. Nabi tak kasi buat macam tu. Tapi hari ni orang suka-suka ni wali. Lepas tu siap istighasah terus, kan? First kali, apa hak kamu nak kata dia confirm masuk syurga? Dia confirm wali. Itu sendiri adalah satu kebiadaban. Nak sangka baik tak apa. Tapi tak siap promote. Dia wali ni, confirm wali ni, kan? Bila kritik, orang yang kritik tu kena hentak. Sedangkan dia dah buat benda salah. Nabi pun tak kasih. La nuzaki 'ala Allahi ahadan. Tak boleh. Okay? Kita tak boleh kata ni mati confirm syurga, ni wali confirm. Mana boleh? Kalau Allah lain lah. Tak boleh. Kita sangka baik saja. InsyaAllah ni wali Allah. Sebab Allah saja yang tahu apa dalam hati manusia. Kan? Kat akhirat nanti ada golongan mujahid yang diingat dekat dunia dia mujahid, dia syahid. Tapi dekat akhirat Allah kata, kau berperang bukan untuk aku. Kau berperang untuk orang kata kau ni berani. Semoga Allah lindung kita. Orang yang sedekah pun sama juga. Orang kata, oh ni dermawan. Masya Allah, dermawan sangat. Tapi dekat akhirat Allah kata kau derma sebab kau nak orang kata kau dermawan. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah lindung kita dari semua itu. Itu yang paling menakutkan sekali sebenarnya. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, apa jadi kata? Dalam neraka ada ramai orang-orang yang lebih baik daripada orang-orang yang masuk syurga. Ini kegilaan daripada mana dia dapat pun saya tidak tahu. Okay. Soalan dia, kenapa Allah orang yang lebih baik daripada orang ahli syurga, yang baik itu diletak dalam neraka, dibakar, diazab. Ni apa benda ni? Kan? Ni agama apa ni? Saya tak nak tanya ni tafsiran mana. Saya kata ni agama apa ni? Tu Ustaz Naki dah keluarkan teks dia. Ya? Ni agama apa yang kata macam tu? Kalau dia lebih baik, kenapa Allah letak dia dalam neraka? Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian, Allah adalah hakikat berhala yang disembah. Ini lagi satu. Allah adalah hakikat berhala yang disembah. Dia bukan cakap Allah tu adalah hakikat insan itu. Allah adalah hakikat berhala yang disembah. Siapa yang sembah berhala sebenarnya sembah Allah juga. Ni dikata jelas-jelas dalam kitab Insan Kamil. Jadi kalau hidup sama ulama'-ulama' kita yang benar-benar ahli sunnah, dah kena katok dah kepala dah. Dia kena penjara dah, siap-siap. Siap-siap lebih daripada tu. Tapi hari ni je, wali, hakikat. Ulama' hakikat. Dia kena kelentong. Ulama' ahli sunnah yang benar-benar ahli sunnah, tak akan biarkan orang macam ni. Bila defense kita dah jatuh, dengan kemasukan sufi falsafi dan ilmuwan-ilmuwan ahli sunnah yang terpengaruh dengan aliran sufi falsafi, yang termakan kelentong mereka, mereka yang akhirnya seluduk masuk tanpa mereka sedar ataupun secara mereka sedar. Kemudian, yang sembah api hakikatnya sembah Allah juga. Okay? Ini masalah besar kita dengan golongan-golongan seperti ini. Mereka cuba seolah-olah macam nak mengabsahkan. Akhirnya, ialah walaupun mereka silap sembah berhala, akhirnya mereka masuk syurga juga. Ataupun neraka diorang akan jadi nikmat. Dia cuba seboleh-boleh nak selamatkan geng-geng ni. Kalau betul orang yang sembah berhala tu hakikatnya menyembah Allah juga, dah tu kenapa kena masuk neraka? Dah tu kenapa kena azab? Kenapa Allah utus Rasul? Allah utus Nabi? Untuk apa? Kalau yang betul yang sembah berhala ni pun sembah Allah, yang sembah matahari pun sembah Allah, yang sembah ni. Dia kata, oh tak, Islam shortcut. Islam jalan pintas, jadi lebih dekat. Apa benda lah. Kan? Kalau betul sembah berhala sembah Allah, kenapa nak kena azab pun dekat akhirat? Kenapa walau seminit pun nak kena masuk api neraka? Ni semua mereka takkan boleh jelaskan benda-benda macam ni. Mereka hanya boleh tutup kebatilan dengan lebih kebatilan sebenarnya. Lepas tu, ni lagi satu ni. Nabi menjelma dalam tubuh berbeza. Selepas kewafatan Nabi, Nabi tetap menjelma dalam tubuh-tubuh wali-wali kutub dan wajib beriman dengan jelmaan Nabi itu bahawa dia benar-benar Rasulullah. Dan wajib taat kepada wali kutub tu macam mana kita taat Rasulullah. Ini sebenarnya adalah dakwaan wahyu itu masih ada selepas kewafatan Nabi. Okay, ini gila. Ini kalau tanya Jakim, kalau ada orang Malaysia yang bawa ajaran macam ni, confirm dia akan label sesat. Confirm. Kalau Abdul Karim Al-Jili hidup dekat Malaysia ni, dia dah kena tangkap dah. Apa dia kata? Nabi menjelma. Kalau ada orang datang hari ni kata, saya adalah jelmaan Rasulullah, saya adalah jelmaan hakikat Muhammadiyah, maka saya adalah Rasulullah. Kamu kena taat saya sebagaimana kamu taat Rasulullah.
tak kena penampar. Kan? Tak minta kena penampar. Tapi ni Al-Jili kata, Al-Jili ni ahli ma'rifatullah, hakikat, kita tak boleh nak judge. Kan? Kamu malas nak berfikir. Kan? Senang sangat taksub, senang sangat percaya orang. Senang sangat kena tipu. Senang sangat kena kelentong. Sampai akidah asas pun tak boleh nak pertahan. Akidah asas pun masih, saya tak sure. Kena ahli hakikat je goyang. Immune system semua hilang. La ilaha illallah. Kena wali. Yang cakap ni wali, kau siapa? Terus goyang. Hello. Siapa kata dia wali? Mana bukti dia wali? Bukti menunjukkan dia wali syaitan adalah. Saya bertanggungjawab atas kata-kata saya. Tak perlu nak takut-takutkan saya. Orang yang kata dia wali yang kena takut. Sebab apa? Kamu mempertahan orang-orang yang kurang hajar dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Orang yang kata dia wali, kamu yang patut bimbang. Kamu yang patut hentikan kebiadaban kamu. Sebab apa? Kamu mempertahan orang yang biadab kepada Allah dan Rasul. Biadab kepada Al-Quran. Ayat-ayat jelas. Ni bukan ayat-ayat yang pasal faraid ke ayat-ayat ranting. Ni ayat akidah jelas ni. Kalau ini pun kita tak berani nak pertahan, nak kata saya tak faham ini ilmu hakikat. Itu kebodohan. Tengok. Apa lagi? Saya nak tanya sekarang ni, semua yang dengar tadi tu, awak setuju tak dengan akidah macam tu? Awak boleh terima tak? Kirim Al-Jili kata wali kutub ni jelmaan Nabi. Wajib taat dia macam taat Nabi. Dan dia boleh kata aku Rasulullah. Cerita dia lagi teruk lagi kalau siapa baca teks tu. Tak apalah. Kemudian, setan akan kembali dekat dengan Allah. Iblis. Lepas kiamat nanti dia akan kembali jadi dekat dengan Allah balik. Dia tidak lagi dilaknat. Best tak cerita ni? Best kan? Kalau setan tak dilaknat, yang lain-lain. So akhirnya, pembatalan syariat sebenarnya. Dia tak mengaku lah, kata tak payah solat, tak payah zakat, tak payah haji. Tapi cuba fikir repercussion dia apa. Setan pun sebenarnya akan kembali dekat dengan Allah dan tidak dilaknat. Kalau setan tak dilaknat lagi, Fir'aun, bila kita baca kitab Fususul Hikam, Fir'aun mati suci dan disucikan. Fir'aun pun selamat. Baca kisah Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh pun sebenarnya tenggelam dalam lautan ma'rifat. Allah puji mereka, bukan keji. Baca kisah Nabi Hud, yang kaum Ad yang menentang Nabi Hud, sama juga. Allah hantar kerihatan kepada mereka, bukan angin taufan, kerihatan. So siapa yang masuk neraka? So siapa yang sebenarnya Allah laknat? Ada ke? Setan tak dilaknat, Fir'aun tak dilaknat, siapa lagi? Setan tak dilaknat, Fir'aun tak dilaknat, Nabi Nuh ni kaum tak dilaknat, Nabi Hud ni kaum tak dilaknat. So siapa yang dilaknat? Cuba fikir sendiri. Dia tak payah cakap pun. Awak akan terfikir sendiri. Dah tu semua diterima, semua betul. Itulah hujung dia. Sebab semuanya satu, semuanya Esa. Takkan dia nak bagi azab diri dia sendiri. Nampak? Jadi seluruh agama Islam ni roboh. This is the most cunning scheme in human history to destroy Tauhid. Baik. Kemudian, kita tengok Al-Jili dalam kitab Insan Kamil tu, dia sebenarnya membawa penghujahan bahasa tau. Sebab ada yang kata, ni isyari, Allah yang kasih. Ada yang kata terus terang, Allah yang hantar dia. Allah yang beritahu dia. Al-Jili dapat daripada Allah. Senang-senang aja orang ni. Mana kamu tahu itu daripada Allah? Kan? Kalau tak tahu, kata mungkinlah. Katalah ilham mungkin. Ni tak. Allah isyaratkan kepada dia. Allah isyaratkan kepada dia. La ilaha illallah. Lepas tu Allah isyaratkan kepada dia apa? Allah mengisyaratkan kepada Abdul Karim Al-Jili langgar ilmu bahasa, langgar ilmu tafsir. Allah gitu. Tengok Abdul Karim Al-Jili mendakwa bahawa huwa tu, kata nama huwa tu, mesti kembali kepada sesuatu yang disebut. Sebab Allah tak disebut sebelum lafaz huwa. Tak ada. Qul Allah wallah, tak. Ataupun ada ayat yang ada sebut nama Allah sebelum tu, tak. Sebab ayat Al-Ikhlas tu ayat pertama. Jadi huwa ni, dia kata kena kembali kepada sesuatu yang disebut. Dia kata la yajuzu i'adatu dhamir ila ghairi mazkur. Tidak boleh kata nama ditujukan kepada sesuatu yang tidak disebut, kepada subjek yang tidak disebut. Dia kata tak boleh. So, kalau tak boleh, dia mestilah kembali kepada anta dalam qul.
Jadi huwa ni merujuk kepada kamu, iaitu Muhammad. Huwa, Muhammad adalah Allah yang Esa. Ini dakwaan dia menggunakan pengujahan bahasa. Sebab tu bagi siapa yang dakwa, oh ni daripada Allah ilham, ini isyarat sahaja, tak perlu nak gunakan disiplin ilmu. Hello, jangan nak berbohong. Jangan nak berbohong. Dia menggunakan dakwaan, dia menggunakan hujahan bahasa. Dia kata, la yajuzu ya'adat dhamir ila ghairi madhkur. Prinsip ini salah teruk. Ini adalah prinsip asas. Orang yang tidak pakar bahasa Arab pun tahu benda ni tak betul. Sebab apa? Kalau pernah baca Al-Quran daripada awal sampai habis, awak akan jumpa ayat-ayat di mana Allah sebut ada kata-kata nama yang mana subjek dia tidak disebut. Tapi diketahui, dimaklumi. Contoh, Allah sebut apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Macam nak terjemahkan ayat tu? Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Al-Qadar. Nya tu ujuk pada apa? Ada tak ayat sebelum inna anzalna tu disebut tentang apanya tu? Tak ada. Tapi semua orang tahu ayat tu tentang apa? Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran, Al-Quran tak disebut pun. Jadi apa benda yang si Al-Jili kata bahawa tidak boleh dhamir ataupun kata nama dikembalikan kepada subjek yang tidak disebut? Mana boleh cakap macam tu? Salah besar. Bagi siapa yang baca teks Al-Jili, awak akan perasan seluruh dakwaan dia tentang Qul Huwallahu Ahad tu berdiri di atas paksi dakwaan ini sebenarnya. Ini roboh, semuanya roboh sekali. Hakikatnya boleh kata nama kembali kepada sesuatu yang tidak disebut tetapi dimaklumi. Sudah cukup sebenarnya. Al-ma'lum, madlul dia maklum sudah cukup. Tak semesti madhkur. Contoh jelas dalam Quran ada. Lagi satu ayat. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang berada di atasnya akan binasa. Atasnya, nya tu ujuk kepada apa? Allah tak sebut pun. Nya tu ujuk kepada apa? Orang tahu lah. Alam ini, kan semua yang berada di atas alam ni akan binasa. Tapi tak disebut. Tapi maklum. Jadi tak semestinya kata nama itu mesti kembali kepada mazkur. Tidak semestinya. Jadi salah besar jadi ni. Dia buat dakwaan yang salah, lepas tu dia bina dakwaan di atas dakwaan yang salah. So salah atas salah. Rapuh, roboh sebenarnya. Tapi orang yang jahil kata, oh ini tafsiran tahap tinggi Isyari. Apa benda ni? Takkan Allah ajar benda ni? Takkan Allah ajar langgar bahasa Arab yang simple? Takkan Allah ajar melanggar apa yang Allah sebut sendiri dalam Quran? Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah tak sebut pun dia punya apa mufassar tu. Dia ghair madhkur. So takkan Allah pula kata la yajuzu i'adatu dhamir ila ghairi madhkur. Ini mesti selain Allah yang cakap, mesti yang melawan Allah yang cakap, setan yang cakap. So kalau tanya saya, yes, itu tafsir Isyari, tapi tafsir Isyari syaitani. Tafsir Isyari syaitani. Itulah berkenaan dengan Qul Huwallahu Ahad. Jadi insya-Allah saya akan teruskan sehinggalah ada pihak-pihak membuat pembetulan. Of course mereka sebahagiannya akan diam saja, tak akan respon, tak akan apa. Kami akan insya-Allah from time to time kami akan bangkitkan isu ini. Kalau mereka terus membangkitkannya, of course kami akan lebih giat. Tapi kalau mereka tak bangkitkan, kami akan ingatkan masyarakat ya, bahawa orang-orang yang sampaikan perkara-perkara seperti ini, you just have to be more careful with them. Yeah, you just have to be more careful with them. Baik, itulah background dia sebenarnya. 1.5 jam saya cerita berkenaan dengan Qul Huwallahu Ahad. Saya cerita kronologi dia. Saya cerita asas falsafah dia. Saya cerita orang-orang yang kasih pandangan-pandangan yang berbeza, kefahaman mereka berkenaan dengan kalam tersebut. Ada 6 orang daripada Syekh Rahimuddin sampai 5 ustaz-ustaz kita kat Malaysia ni. Semua kasih tafsiran yang lain-lain. Kan? Cuma cuba nak mengsunnikan. Sedangkan Al-Jili ni bukan sunni pun. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Batini dia ni. Ni masalah dia bila sunni, sayang sangat dekat Batini. Dia akan terpaksa tarik pulas Quran sunnah ni untuk disesuaikan dengan tafsiran Batini. Ini bahaya besar ni. Ini bahaya besar. Masyarakat mungkin pernah dengar, oh tentang Qul Huwallahu Ahad saja. Sebenarnya banyak ayat lain dia orang kacau. Banyak ayat-ayat lain yang diganggu oleh orang-orang seperti Abdul Karim Al-Jili dan Ibn Arabi.